Sekarang kita berada pada bulan Muharram. Waktu dulu, pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang masih ada juga, masih viral lagi. Mungkin tuan-tuan pernah dengar benda ni. Waktu saya kecil pun saya dengar benda ni. Iaitu berkaitan bila mana masuk bulan Muharram akan timbullah tulisan yang mana mengaitkan bahawasanya sukan bola sepak ni betul ke dia ambil yang sukan bola sepak bola ni daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Kita pernah dengar benda tu. Daripada kecil kita dengar benda tu, betul ke sukan bola sepak tu dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain dan juga kepala dia ditendang dan disepak. Benarkah bola sepak diambil daripada itu? Dan bila mana kita bicarakan tentang isu ni, kita hendak juga mengetahui perkara sebenar sedikit tentang ringkasan peristiwa apa yang berlaku pada bulan Muharram pada Sayyidina Husain. Mohon pencerahan daripada Sahibus Samahah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan ni dia panjang lah sikit, tapi saya tentu kena sabar nak dengar. Saya ni adalah antara orang yang awal sejak muda dulu menulis tentang kisah-kisah fitnah yang berlaku di kalangan para sahabat ni. Nak ingat baliklah cerita ni kan. Sebelum tu saya nak sebut bahawasanya bola ni, tak tahulah, yang ni kena tanya ahli sejarah lah. Setahu saya sejak zaman 1-2 kurun sebelum Masihi lagi, Cina dah main bola ni. Dia panggil cuju ke apa kan, apa nama orang-orang Roman, ancient Roman, masyarakat kuno Roman pun dah sebelum beratus tahun, ribu tahun dah sebelum daripada kedatangan Islam lagi dah bola ni. Cuma dengan cara mereka masing-masing lah. Nak kaitkan dengan Sayyidina Husain ni payah lambat lah orang kata. Cuma saya nak sebut lah, dia tanya Sayyidina Husain ni. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi SAW. Semua orang tahu. Abang dia nama apa? Al-Hasan. Nabi kata apa? Hadzan sayyida ahli jannah. Kedua-duanya merupakan ketua ahli jannah. Sayyidina Husain ini kita tahu ayah dia siapa? Ali bin Abi Talib. Pada akhir zaman pemerintahan Uthman bin Affan berlaku krisis, fitnah, sehingga membawa kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dibunuh di dalam rumah dia ketika sedang membaca Al-Quran. Mashaf yang mereka tikam Sayyidina Uthman tu, darah tu tersimpan lagi di Uzbekistan. Saya pergi tengok, Ustaz Kadir ikut saya apa, dia pun pergi tengok di Tashkent. Satu memang original, zaman dulu dia pergi sana, tersimpan, dibuat satu tempat khas. Pemberontak masuk dan bunuh Uthman bin Affan. Selepas Uthman bin Affan dibunuh, dunia Islam tak tenteram, berlaku perbalahan dalam nak membalas balik orang yang bunuh Sayyidina Uthman. Aisyah bantah, Muawiyah bantah. Muawiyah di Syam, Aisyah isteri Nabi SAW. Bila Ali naik dalam keadaan yang getir, Al-Afiqi bin Al-Aqi, dia memberontak, menguasai Madinah. Jadi Ali tak ada pilihan, terpaksa membentuk kerajaan. Walaupun sahabat sedang panas marah tentang pembunuhan Uthman. Macam mana Uthman boleh dibunuh? Takkan sahabat tak defend dia di rumah dia? Uthman tu sendiri, Sayyidina Uthman, dia tak benarkan orang defend dia. Dia tak mau orang bergaduh kerana dia. Jadi mereka bunuh ketika dia sedang berpuasa. Ketika umur dia 90 tahun lebih. Dia mimpi, dia kata, Rasulullah kata kau buka puasa dengan aku dalam syurga. Setelah itu Ali naik. Bila Ali naik, keadaan sukar, berlaku macam-macam. Berlaku peperangan Jamal, berlaku peperangan Siffin.
orang berpecah. Ada pro Ali, ada tidak pro Ali. Dan Ali pindah pusat pemerintahan dia di Kufah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Kufah? Kufah ni di mana? Di Iraq. Dua kota tuan-tuan kena ingat, satu Kufah, satu Basrah. Basrah diasaskan oleh Saidina Umar sebagai bandar tentera. Hasanul Basri, tuan-tuan ingat. Basri itu Basrah lah. Basrah. Okey. Apabila Ali dibunuh oleh puak Khawarij, Sayyidina Ali dibunuh oleh puak Khawarij, pemerintahan diambil oleh anak Sayyidina Ali, iaitu Al-Hasan bin Ali. Dia khalifah yang kelima. Tapi dia perintah tak lama. Dia tengok keadaan susah. Muawiyah tak puas hati. Muawiyah tak claim dia khalifah, tapi dia duk tuntut siapa yang bunuh Osman. Dia di Syam. Orang Syam, orang Syria, Syam ni kalau istilah dulu Syam, Palestin, Jordan, Syria. Ni dinamakan Syam. Orang kawasan tu, mereka begitu setia dengan Muawiyah. Muawiyah ni satu pemerintah yang pandai di sudut tabir urus politik. Sehingga orang yang maki dia, sahabat sebagian kata, aku bimbang kau bila tengok dia, kau sangka dia Mahdi. Walaupun Sayyidina Umar marah pada dia beberapa tindakan, tapi Umar tak pernah pecat dia, kerana dia berjaya mengawal Syam. Sedangkan Ali di Kufah, orang Kufah ni masalah. Dia tak setia dengan Ali. Banyak buat masalah dan banyak tipu Ali. Kufah sekarang kan, sebab tu dia kata, kami bukan Syiah Kufah, kami tidak akan meninggalmu wahai Abul Hasan. Kan? Ali, mereka tak setia dengan Ali. Dan ada riwayat daripada Aisyah kritik orang Iraq ni. Ya ahlal Syam, zahaba ilaikum nafarun kathirun min ashabi Rasulillah, fayatunana bi ahadithi ma na'rifuha wa ma na'rifuha. Wahai orang Syam, ramai sahabat pergi kepada kamu, tapi bila kamu mai ke Madinah, semua hadis yang kamu baca kami tahu. Wa ya ahlal Iraq, zahaba ilaikum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah, fatatuna bi ahadithi ma na'rifuha wa ma lam na'rifuha wa ma la na'rifuha. Wahai ahli Iraq, sikit sahabat yang pergi pada kamu dibandingkan Syam, tapi bila kamu patah balik, kamu bawa hadis yang kami tahu dan kami tak tahu. Macam orang Iraq ni akal dia banyak. Walaupun Al-Kawthari dan seumpamanya tak apa setuju dengan riwayat tu, tetapi inilah realiti orang Iraq. Apabila Muawiyah memerintah, Muawiyah ni memerintah Syam lama, 40 tahun, termasuk 20 tahun di bawah pemerintahan dia sebagai khalifah. Selepas daripada Sayyidina Hasan serah jawatan pada Muawiyah. Bila dia serah jawatan pada Muawiyah, tahun tu dipanggil Amul Jamaah, tahun perpaduan. Pasal apa? Orang Islam damai. Muawiyah memerintah. Muawiyah pusat pemerintahannya di mana? Di Syam. Sebab tu tuan-tuan tengok di Dimash tu, dia jadi pusat pemerintah Islam. Maksudnya Khulafa Ar-Rasyidin merintah di mana? Di Madinah. Nabi di Madinah, Abu Bakar di Madinah, lagi Umar di Madinah, Osman di Madinah, Ali pun di Madinah. Tapi Ali selepas tu pergi ke Kufah. Selepas Ali, Hasan serah jawatan, Muawiyah pemerintahan dia di Syam. Tuan-tuan kena tengok peta, baru tuan-tuan faham. Bukan dekat ni. Bukan Kangak ke Arau ni. Bukan Arau ke Johor Bahru. Jauh lagi. Ambil masa lama. Tapi itulah luasnya dunia Islam. Bukan ada kapal terbang. Ada apa? Kuda lah. Bila Muawiyah meninggal, pemerintahan diambil oleh anak Muawiyah. Nama apa? Nama apa? Yazid bin Muawiyah. Yang ni nak kena siapa ikut di sejarah. Baru dengar yang ni baru faham kenapa Syiah mengamuk. Ni Ashura ni pasal apa dia pukul diri dia tu. Tuan-tuan kena dengar saya cerita lagi habis. Yazid bin Muawiyah ni anak Muawiyah. Anak kepada Maisun
binti Bahdal Al-Kilabiyah. Maisun ni, tuan-tuan dengar ceramah saya lain, saya ceramah pasal syair, saya cerita pasal Maisun. Terkenal dengan puisi dia, la baitun takhfiqu fihi al-arwahu ahabbu ilayya min qasrin munifi wa labsun abaati taqarra aynaya ahabbu ilayya min labsi syufufi. Panjang syair dah, saya suruh baca syair tu kan. Dia Muawiyah buat istana elok kat dia, dia tak puas hati, dia nak duduk dalam badui dia tu. Muawiyah talakkan dia sebab kerana banyak cerita, tuan-tuan boleh tengok ceramah saya yang lain bab tu. Ketika dia balik selepas ditalak tu, dia masa tu dia mengandung Yazid ni. Dia daripada Bani Kilab. Yazid ni dia membesar di Badui dengan mak dia. Kemudian dia patah balik pada pak dia dan dia jadi khalifah selepas ayah dia. Ramai orang tak puas hati. Zaman Nabi lantik secara syura, ni lantik anak. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita, saya bukan menyebelahi Muawiyah. Tapi dalam sejarah, bila nak lantik lain daripada tim tu, kekuatan tak ada, nak perlukan sokongan baru, negara akan berpecah. Katalah lantik pi belah sana balik, sana pula akan buat bentuk, yang sini tak sokong. Susah. Jadi setelah Muawiyah fikir mai, kena anak dia juga yang dah stabil dah sokongan ni. Ijtihad dia lah. Kalau dia salah, dia jawab depan Allah Ta'ala lah. Dia sahabi kan. Siapa yang minat bab ni, dia baca Syekh Munir Ghadban tulis buku tajuk Muawiyah bin Abi Sufyan sahabiyun jalil wa malikun mujahid. Itulah. Okey, tak apa. Bila Yazid naik, Al-Husain bin Ali tak puas hati. Husain bin Ali duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Tuan-tuan dengar elok. Syiah-syiah di Malaysia ni pun dengar elok. Hampa pergi baca balik riwayat-riwayat ni secara teratur. Saya nak sebut apa yang saya ingat. Okey. Bila Al-Husain duduk di Madinah, penduduk Kufah yang dulu tak setia dengan Ali, sehingga menyebabkan Ali terbunuh, mereka mula hantar surat kepada Al-Husain bin Ali, kata bahawasanya jemput mai ke Kufah, kami nak lantik kau jadi khalifah. Surat menyurat yang mereka hantar sehingga diriwayatkan oleh ahli sejarah 500 surat. Tuan-tuan, dulu bukan ada WhatsApp ni, surat ni orang kena hantar ni 500 banyak. Kita terima orang kutuk kita mesej 5 pun pening dah. Lepas tu kalau orang sokong kita 10 pun, beramai orang sokong ko. Padahal mesej siapa-siapa pun boleh forward kan. Ni surat by hand, tulis cop. Penduduk Kufah minta Al-Husain bin Ali datang ke Kufah, kami nak sokong kau jadi khalifah. Al-Husain bin Ali lama-lama dia teringat mungkin pak dia ke di Kufah apa tak pasti, dia rasa macam nak pi. Bila dia rasa nak pi, dia hantar sepupu dia, Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Ali ni Ali bin Abi Talib, dia ada adik dia nama dia Aqil bin Abi Talib. Jadi anak Aqil tu dengan Sayyidina Husain siapa? Sepupu lah kan. Pasal pak dia Aqil tu pak menakan, dia panggil Ibnu Ammihi, Arab kata. Dia hantar pi cek betul ke orang Kufah ni. Bila dia pi, dia cek, dia tengok orang Kufah ramai duk habaq, kami sokong. Tak tahulah ni ketua cawangan ke ketua bahagian kan, duk kata kami sokong. Mesej yang dapat pada Muslim bin Aqil, benda ni betul.
Di Kufah ketika itu, gubernur dia An-Nu'man bin Bashir. Tuan-tuan ingat Nu'man bin Bashir ni sahabat Nabi. Ingat tak hadis yang mana Nabi larang tak sama pemberian pada anak orang, bila Bashir bagi pada Nu'man. Nu'man tu sahabat, pak dia pun, dia sahabi, pak dia pun sahabi. Dia gubernur Kufah. Dia duk dengar lah cerita konspirasi kat bawah ni. Tapi oleh kerana mai duk naik ni nama Sayyidina Husin apa semua ni, sahabat dia macam buat tak mau nak dengar lah benda ni. Nak berkelahi dengan orang hebat-hebat ni. Lama-lama geng-geng hak mengampu ni bawa berita ni pergi kepada Yazid. Habaq kata Nu'man bin Bashir orang duk buat konspirasi kat bawah, apa pun tak buat. Ni saya nak cerita bahasa kita nak faham ni. Bila benda itu berlaku, Yazid pecat An-Nu'man bin Bashir. Bagi Kufah dijaga oleh satu orang yang akan buat sejarah ni. Nama dia Ubaidillah bin Ziyad. Tuan-tuan kena ingat ni, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, dia gubernur Basrah. Gubernur Basrah. Tuan-tuan faham saya cerita ni? Zuhairi, boleh? Okey. Ubaidillah bin Ziyad, dia gubernur Basrah. Yazid bagi terus hang ambil Basrah dan Kufah sekali. Bila dia ambil Basrah dan Kufah, dia ni samseng. Dia cek betul ke cerita konspirasi ni? Geng-geng nak berjatuh ni, nak berjatuh khalifah ni. Pergi cek, dia hantar satu orang yang dipanggil dalam ahli sejarah sirah tulis Maqil. Maqil ni dia pergi, dia duduk pi, dia berlakon, dia pura-pura, dia menyamar lah kita, dia kira macam SB lah. Dia pi habaq kata, aku ni sokong Husin, aku ada nak bagi bantuan sikit ke dia, 3,000 dinar. Tuan-tuan macam tu lah orang bawah ni kadang-kadang, weh 3,000 dinar ada orang sokong kita. Lama-lama dia panggil Maqil ni boleh duk rapat dengan tim ni, tim hak duk rancang ni. Tuan-tuan ingat tadi saya kata siapa yang pergi wakil Sayyidina Husin? Muslim bin Aqil bin Abi Talib, sepupu dia. Saya kena ulang lagi, tuan-tuan tak ingat. Tuan-tuan ingat hak mana satu pula dah ni tadi ni. Dalam sejarah ni, siapa nak belajar sejarah dengan hadis, dia kena selalu hafal nama. Kan? Okey. Dia ni, dia berpusat di satu rumah. Hani bin Urwah. Tuan ambil dulu nama ni. Hani bin Urwah, ni dia punya markas dia. Hani bin Urwah. Muslim ni duk survey di rumah ni lah, aktiviti dah. Last kali bila Maqil tadi ni yang umpan berapa? 3,000 dirham ni pi, depa mula percaya kat dia. Depa bawa dia pi ke rumah Maqil, dia pi ke rumah Hani ni. Bila pi ke rumah Hani ni, terus dia tahu siapa kepala. Dah SB dah dapat maklumat dah semua, bawa lah benda ni pi ke atas. Jadi Ubaidillah bin Ziyad, gubernur hak lantik ganti hak pecat tadi ni, hak yang saya kata samsing tu, tangkap ni Hani ni bin Urwah. Tangkap soal siasat dia. Dia tak mengaku. Wak mai kawan hak bagi 3,000 tadi ni hang kenal. Kena pangkap dah. Ni cerita kena pangkap ni bukan awak ni lah ni tuan-tuan, dulu lagi. Kat pilihan raya ni tuan-tuan tengok. Kan?
Jadi dia tak apa yang nak kata apa. Orang Kufah yang kata sokong Husain tadi pakat mai tuntut. Ni dia dok kena soal ni, nak tanya siapa? Muslim bin Aqil tadi, wakil Husain tu duduk kat mana? Kat mana dia pergi? Dia tuan-tuan, dia tak bagi tahu. Orang Kufah 3-4 ribu orang mai kepung. Kata, bebaskan Hanif bin Urwah. Hak tadi yang kata penyokong ni. Ni tuan-tuan tak tengok, dia lompat parti. Depa mai, tapi bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur yang dilantik tu, dia pegang kepala-kepala. Dia pegang kepala-kepala ni. Semua ketua bahagian dia pegang. Dia pegang kepala-kepala kaum ni. Kepala-kepala ni nasihat depa semua. Weh orang Kufah, hampa jangan duk buat masalah lah. Ni, sat lagi tentera Syam mai, hancur kita semua. Hampa duk sokong buat apa Husain? Al-Husain bin Ali. Semua cari masalah ya. Menyusahkan hidup dia. Ibu-ibu bapa mai kutip semua anak-anak muda yang mai duk kepung tadi. Balik seorang daripada 4,000 tu tinggal 30 orang. Hak 30 orang tu pun belah lah kali. Tak ada siapa lagi yang sokong Husain bin Ali. Orang Kufah memang tak boleh percaya. Dia banyak tu ya. Orang gempak dia. Tadi dia bagi bai'ah kepada Muslim tu mewakili Sayyidina Husain. Cuma masalahnya Muslim bin Aqil ni, dia dah hantar surat pergi kat Sayyidina Husain, kata semua sini okey, mai. Dia pun duk tunggu nak sokong. Sekali saya cerita macam mana Sayyidina Husain mari. Dan kalau saya cerita yang panjang kita tanya tajuk saya penulis tajuk ni. Okey. Tak apa. Last kali depa dapat tangkap ni. Siapa depa nak tangkap? Muslim tadi lah, hak wakil sepupu Sayyidina Husain ni. Dia duk lari-lari, dia tumpang rumah satu orang Kufah tu, bagi dia tumpang. Depa bagi dia makan apa semua, dia dah bahaya. Anak dia pergi habaq kat special brand. Ni Muslim dia ada rumah kami. Pak dia tak suruh lah. Barangkali depa pun tangkap dia. Bila tangkap, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur tadi tangkap, dan dia soal siasat, dia jatuhkan keputusan dia nak bunuh. Zaman tu tuan-tuan, nak bunuh sama-sama Muslim. Pasal nak pemberontak kena bunuh. Dia kata sebelum aku nak kena bunuh, aku nak minta wasiat. Dia tengok di tepi dia tengok Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan pernah dengar nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah dengar tak? Sahabat Nabi, anak dia geng ni, geng Bani Umayyah. Anak dia, sekejap, seminit lagi kita bang. Anak dia geng Bani Umayyah. Jadi bila dia tengok, dia kata ni, kaulah yang agak dekat dengan aku. Aku nak wasiat satu benda kat kau. Dia wasiat apa? Dah aku nak kena bunuh ni, tolonglah pergi hantar kat Sayyidina Husain, kat Husain bin Ali. Kata jangan datang. Innahum kadzabuka wa kadzabuni la ra'yin lil kadzib. Depa tu dustakan engkau dan dustakan aku. Tak ada pandangan, tak ada pendapat yang boleh kita terima bagi seorang pendusta. Orang Kufah bohong. Aku tinggal seorang-seorang. Bunuh dia. Yang Sayyidina Husain bersiap nak keluar. Tuan-tuan, Sayyidina Husain keluar pada tahun 60 Hijrah. 60 Hijrah. Bukan lama daripada tarikh Nabi wafat pun. Lebih kurang berapa? Tak sampai 50 tahun. Sayyidina Husain keluar pada tahun 60 Hijrah pada hari Tarwiyah. Tarwiyah hari berapa? 8 Zulhijjah. Sebelum Sayyidina Husain nak keluar, sahabat-sahabat bantah.
Ni saya nak cerita bagi detail lah tanya ni supaya Syiah dengar. Habis. Bang dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan saya cerita sampai tahun ni. Ha? Tuan-tuan faham cerita saya ni? Faham tak? Ha? Okey. Saya cerita sampai mana ni? Ha? Dia mana bunuh? Okey, saya cerita sampai dia nak keluar tadi kan? Jadi Al-Husain bin Ali, siapa Husain bin Ali ni? Cucu Nabi SAW, kita tahu. Dia bersiap nak keluar. Dengar kata dia nak keluar pergi Kufah, sahabat-sahabat ramai bantah. Saya sebut senarai yang bantah. Yang bantah, yang pertama Abdullah bin Abbas. Pernah dengar nama Abdullah bin Abbas kan? Siapa dia? Sepupu Nabi, cucu kan sepupu Nabi. Anak Al-Abbas. Dua beradik dengan Abu Talib. Dia bantah. Dia kata kepada Husain, kalau aku ni boleh pegang runtun kau ni, aku buat. Dia kata, janganlah keluar pergi Kufah. Mari lagi siapa yang bantah dia? Abdullah bin Umar. Anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar, dia duduk di Mekah, dia dengar cerita Husain nak keluar pergi Kufah. Dia pecut kenderaan dia 3 malam sampai mai jumpa Husain. Al-Husain bin Ali. Dia kata, inna jaddaka khuyira baina dunya wal akhirah fakhtarul akhirah wa anta bid'un minhu. Bab cucu datuk kau dulu diberi pilih antara dunia dan akhirat. Dia pilih akhirat. Kau ni satu bahagian daripada datuk kau. Allah Subhanahu wa taala telah sarafallahu ankum hadzal amr. Allah Taala tak takdirkan benda ni, iaitu kuasa ni dapat ke hangpa. Wa huwa khairul lakum. Benda ni baik untuk hangpa. Tak sapi. Orang Kufah ni tak boleh pakai. Sayyidina Husain tak terima. Sayyidina Abbas tu, Ibnu Abbas tu, Husain naik kuda tu, belah sini, duduk pegang tali Husain, tak usahlah pergi. Mari Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ni akhirnya lawan Yazid. Tapi dia nasihatkan Husain jangan pergi. Ila aina tazhab? Dia kata ila Kufah. Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak. Kau nak pergi pada satu puak yang dulu bunuh bapa kau dan telah juga menikam abangmu. Husain kata tak, dia pun tulis surat kat aku. Dia pun tulis surat. Abu Sa'id Al-Khudri seorang ni bantah. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id tu habaq kat Husain, jangan pergi. Aku pernah dengar empak kau siapa dah? Ali kata, malaltuhum wa abghabtuhum wa malluni wa abghaduni. Aku dah meluat dengan mereka ni, mereka pun benci kat aku. Aku dah meluat dan benci kat mereka, mereka pun dah meluat dan benci kat aku. La yakunu lahum wafa'un qat. Tak pernah ada setia langsung puak Kufah ni. Aku diuji dengan orang Kufah, kata Ali. Orang Syiah ni banyak Kufah ni. Dengar orang Syiah ni, orang Kufah. Mereka kan duk pergi Kufah Syiah kan. Pasal kubur Sayyidina Ali dari situ. Abu Sa'id kata tak payah pergilah. Adik dia sendiri, Husain ni ada, Ali ni ada anak dengan isteri lain daripada Fatimah, Muhammad Hanafiyah. Dia pun bantah. Dalam perjalanan Husain, pasal Husain tak dapat berita lagi bahawasanya ni jangan mai. Dalam perjalanan Husain bin Ali ke Kufah, dia jumpa seorang penyair yang terkenal zaman itu. Siapa yang tonton ni, yang mengaji syair, dia tahulah. Farazdaq adalah syair, penyair terkenal. Husain jumpa dia di jalan, tanya Farazdaq, macam mana keadaan orang Kufah?
Dia nak pergi Kufah tu, semangat tu, surat tu hantar ni. Farazdak jawab benda yang betul kat Al-Husain bin Ali. Farazdak sokong Husain. Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Hati mereka kata belah kau, tapi pedang mereka bersama Bani Umayyah. Sayyidina Husain pergi. Bila pergi tadi, Ubaidillah bin Ziyad dia hantar satu orang nak pergi tahan Husain. Jangan mai, patah balik. Orang tu nama dia Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Tuan-tuan kena dengar nama ni. Ingat nama ni. Sekali saya nak cerita ujung, tuan-tuan lupa pula. Ingat tak? Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, yang ni dia pergi jumpa Husain di Qadisiyah. Dia kata, aku minta tolonglah, wahai Husain, patah baliklah. Patah balik daripada mana kau datang. Arji'u haitsuma ji'tum. Patah balik kamu semua daripada mana kamu datang. Jangan datang. Orang Kufah tak benar. Dan Husain dah dapat berita bahawasanya orang Kufah ni, Muslim bin Aqil lah dibunuh lah. Patah balik. Dia kata patah balik. Janganlah kau jadikan Allah menguji aku keranamu. Sayyidina Husain kata, ibta'id anni, sakilat ka ummuk. Tapi kata Husain kata, ibumu kehilanganmu. Ni Arab ni bila kata sakilat ka ummuk ni, macam dia kata mak hang hilang hang ni kira leceh lah. Kata dia ni Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ni pun kepala gangster kat ni. Dia kata law qalahu ghairuka, kalau orang lain yang kata benda ni, aku balas kat dia dengan mak dia sekali. Walakin madza aqul, anta ibnu binti Rasulillah, anta ibnu khairin nisa'il alamin, lil alamin. Apa aku nak buat? Engkau anak wanita yang terbaik bagi sekalian alam. Aku hanya boleh diam dengan kau, aku tak boleh nak jawab. Tapi aku minta kau patah balik lah. Jangan main. Yang ikut Husain ni, Sayyidina Husain ni 72 orang. Bukan ramai. Adik-beradik dia semua ikut. Termasuk yang ikut ni anak-anak ni Muslim bin Aqil tadi. Tu sepupu dia kan. Dengar kata pak mereka dibunuh, dia kata Husain, kita tak boleh patah balik. Kita kena pergi tuntut bela. Jadi Sayyidina Husain, dia ada hasrat macam nak patah balik masa dekat Qadisiyah tu. Dia kata mana boleh, bapak kami dah kena bunuh, kita kena teruskan. Sayyidina Husain terus sehinggalah sampai di Karbala. Itu yang tuan-tuan tengok Syiah duk batu Karbala tu. Saya tanya, aina nahnu? Di mana kita? Daripada Karbala. Sayyidina Husain kata karbun wa bala. Arab ni karb itu susah, bala tu bala. Sayyidina Husain kata bahkan tempat ni susah dan bala. Di Karbala ni tunggu tadi. Tuan-tuan ingat saya sebut anak sahabat tadi ni, Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah tuan-tuan sedih berkelahi anak-anak sahabat ni. Dia wakil gubernur tadi ni, Ubaidillah bin Ziyad, yang jaga Kufah. Dia jaga Kufah. Dia tak bagi masuk kawasan dia. Dah dia lantik jadi gubernur Kufah. Dia hantar Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tunggu 4,000 tentera, 5,000 tentera. Masa awal tu 4,000, sekali saya buat dia campur balik 4,000 tentera. Dia kata Husain, patah baliklah, patah baliklah, tak payahlah. Husain kata, aku bagi 3 pilihan, kamu pilih.
Pertama, dah kepung lah ni. Tuan-tuan, 72 orang nak lawan 4,000 macam mana? Tentera. Pertama, aku patah balik. Yang kedua, azhabu ila saghrin min sughuril muslimin. Aku pergi pada mana-mana benteng orang Islam. Tak kiralah pergi mana-mana wilayah. Satu lagi, azhabu ila Yazid wa ad'u yadi ala yadihi. Satu lagi tak apa, aku pergi pada Yazid, okey, aku sokong dia. Ini Sayyidina Husain kata. Dia orang kata tak apa macam ni, kami setuju yang pergi pada Yazid dah. So berdamai. Husain pergi jumpa Yazid. Bawa mesej ni pergi ke Gubernur. Dulu tak boleh lah. Tak boleh telefon. Assalamualaikum Gubernur. Ni Sayyidina Husain dah setuju nak jumpa Yazid. Tak ada ah. Nak kena apa? Hantar kuda api tu jumpa Gubernur daripada Karbala. Pergi jumpa Gubernur biasalah. Gubernur ada. Benda tu bagus juga dia pergi jumpa Yazid. Ni mangkuk ayun pengampu seorang tu ada. Nama dia Syamrun bin Zihaushan. Nama apa pelik. Dia ni kata, apa nak pergi Gubernur? Dia mari kawasan Kufah. Kuasa kau lah. Dia kena serah diri di bawah pemerintahan kau. Gubernur Khalifah di Syam serah diri, baru kita selesaikan dengan dia macam mana. Gubernur dengar, betul juga dia main kawasan kita kan. Aku lah ni mangkak tak ada punca nak menjadi kan. Dia ni hasut. Dia kata macam ni lah, hang pergi lah, pergi selesai. Dia hantar Syamrun tu pergi. Syamrun tu pergi gabung dengan Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad dia lantik pergi jadi gubernur tempat lain. Dia kendali. Dia sekat. Dia kata tak ada pilihan Husain sekarang. Serah diri, kami serahkan kau pada gubernur. Sayyidina Husain berdiri. Depa 5,000 orang. Dia 72 orang. Sayyidina Husain kata, irji'u ila anfusikum wa hasibu. Fikir balik. Kamu nak lawan aku. Aku ni satu-satunya lagi cucu Rasulullah Ta'ala ni. Nabi beritahu aku dah ketua ahli syurga. Semua orang takut. Semua orang tak berani lah. Hampa fikir tentang akhirat hampa. Hasil daripada kempen Sayyidina Husain tu, 30 orang daripada 5,000 tu lari masuk tim Sayyidina Husain. 30 orang. Jadi 100 lebih lah. Termasuk yang lari tu Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi tadi, yang habaq kat dia tu, yang Sayyidina Husain kata sakilat kau ummuka, mak kau kehilangan kau tu, yang dia kata aku tak boleh jawab lah, yang kata kalau orang lain kena kan. Dia masuk, padahal dia ketua tentera, dia masuk. Orang kata macam mana hampa berpaling? Dia kata aku pilih akhirat. Dia kata aku tak mau. Okey ni cucu Nabi Jadi Sayyidina Husain duduk. Mereka duduk balik sana, Sayyidina Husain duduk sini. Tak berlawan apa. Mereka duduk kata Husain kena serah, Husain tak mau serah. Sayyidina Husain tak mau serah. Bila mari time semayang Zuhur dengan Asar, Sayyidina Husain semayang jemaah. Geng tentera tu semua ikut Sayyidina Husain dia semayang. Berjemaah sekali. Mula-mula Sayyidina Husain kata lana imam walakum imam. Ke imam yang kami hampa imam sendiri. Dia tambahkan kami semayang belakang kau Husain. Dia pun hormat cucu Nabi. Mai masuk semayang maghrib dengan Isyak, dia pun hormat cucu Nabi. Malam Sayyidina Husain nak tidur, nampak dia pun nak bergerak. Mai Sayyidina Husain kata ada apa? Gubernur putuskan kau kena serah diri. Dia tak ada pilihan sekarang. Sama ada kau serah dengan elok ataupun kena perang.
Sayyidina Husain minta balik, mereka tak bagi dah. Nak pergi kepada Yazid, mereka tak bagi. Mereka ni punya mangkap. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, Sayyidina Husain kata, tunggu satu malam, aku nak solat, kerana aku suka pada sembahyang malam ni. Jadi Sayyidina Husain solat malam, doa apa semua. Pagi besok Sayyidina Husain fikir macam nak selesai lah kes ni. Ni adik-beradik Sayyidina Husain yang pergi sekali ni ramai. Anak Sayyidina Ali yang pergi dengan Sayyidina Husain, Al-Abbas. Sayyidina Ali ada nama anak Al-Abbas, anak Sayyidina Ali. Bila anak Sayyidina Ali apa? Adik-beradik Sayyidina Husain lah. Al-Abbas, Abu Bakar, Osman. Ni bukan Abu Bakar, ni anak-anak Sayyidina Ali, nama Abu Bakar, Osman, Ja'far, Muhammad. Mereka ni semua ada anak kepada Husain sendiri, Ali Akbar, bukan Ali Zainal Abidin tu. Anak kepada tadi Muslim bin Aqil tadi, anak kepada Aqil tu, adik-beradik Ali, campur-campur semua berapa puluh orang, tak sampai 72 tu campur orang lain sama. Mereka kata tak boleh, mereka pergi lawan tentera, satu demi satu mati. Tinggal yang tak mati hanyalah Sayyidina Husain dan adik dia Ali, Zainal Abidin bin Ali, yang merupakan dia sakit, dia tak pergi perang. Tinggal Sayyidina Husain seorang. Bila tentera mai keliling dia, tak ada siapa mari depan berani, takut bunuh cucu Nabi pasal mari Syamrun bidhi Jushan tadi ni, yang saya kata tadi ni, hak yang dihasut tadi ni, yang dihasut gubernur tadi ni, dia kata apa duk tunggu apa, bunuh dia. Bila kawan ni duk hasut, ini arahan, main dengan ramai-ramai, ribu-ribu tuan-tuan. Akhirnya bertempurlah Husain dengan mereka, dia seorang. Lalu terbunuhlah Sayyidina Husain, kepalanya dipancung. Sebahagian kata nama yang pancung tu Sinan bin Anas An-Nakhai. Sebahagian kata Syamrun tadi, pancung kepala dia. Cucu Nabi tuan-tuan, mereka pancung. Mereka bawa kepala tu, hak itulah kata versi kata mereka main tendang kepala tu. Tapi wallahu alam rasanya tak sampai macam tu lah. Mereka bawa kepala tu pergi kepada Ubaidillah bin Ziyad tadi. Pergi pada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur tadi. Dia ada kayu, dia tengok kepala dulu memang macam tu, bila bunuh dia bawa main kepala. Abu Bakar larang buat itu sunnah orang kafir, dia kata. Bila orang buat pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar tak bagi, Islam tak buat. Tapi puak-puak ni, dia bunuh, dia buat kepala Sayyidina Husain. Dia ambil, dia ada kayu ranting tu, dia jolok mulut Sayyidina Husain. Anas bin Malik tengok, dia kata, kecelakaan untuk kau. Aku pernah melihat Rasulullah cium pipi tu cucu dia. Dan Ubaidillah bin Ziyad ni akhirnya dibunuh juga. Dia pun orang bunuh juga. Apa nama, Mukhtar bin Abdullah, pemberontak Al-Mutanabbi itu, yang mengaku jadi Nabi itu, bunuh dia. Tapi yang penting, begitulah peristiwa pembunuhan itu. Oleh kerana pembunuhan itu berlaku pada zaman Yazid, dan ahli-ahli sejarah, tuan-tuan, zaman dulu tak ada WhatsApp. Seperti mana kata Ibnu Salah, kata Ibn Taimiyah, Yazid tak pernah mengarahkan supaya dibunuh Husain. Tapi itulah kejadian dia. Sebab itu Husain dibunuh oleh orang Kufah ikut-ikutnya. Mereka yang menginayai Husain. Tapi oleh kerana Yazid tidak membunuh
balik pembunuh Hussein, maka ramai orang yang melaknat Yazid. Ahli sunnah, manusia terpecah pada 3 sekurang-kurangnya. Satu golongan dia panggil nawasib. Dia kata memang patut pun Hussein kena bunuh, sebab siapa suruh dia pergi lawan. Yang kedua ialah golongan Syiah yang mengkagumi Hussein dan kata ini adalah satu, Hussein adalah segala-galanya, Hussein adalah. Yang ketiga ialah ahli sunnah, dia menyatakan pembunuhan itu satu bala, satu dosa yang besar, dan Hussein tidak bermaksud untuk terus menjadi pemberontak. Dia nak balik tetapi dia tak diberi peluang, dan kita sedih dengan peristiwa itu, tapi tak ada lah sampai nak mencederakan luka badan 10 Ashura. Pasal 10 Ashura tu bunuh tu. Sebab tu ada 2 golongan bila 10 Ashura. Satu, golongan Syiah, luka-luka badan, cedera badan. Satu, golongan yang tak suka Hussein, yang tu buat majlis bagi makan, minum orang, semua jamu, pesta 10 Ashura. Kita puasa 10 Ashura. Ada hadis yang tak kuat tentang edar makanan, itu tidak sabit. Tetapi kita ahli sunnah puasa pada hari Ashura, tidaklah juga mencedera badan, tidaklah juga mengedarkan makanan kegembiraan di atas kematian Hussein. Kita sedih atas peristiwa itu. Dan kita, Yazid telah dikutuk sepanjang zaman kerana kematian Hussein. Walaupun secara sejarah yang betulnya dengan, bukan melalui riwayat Syiah, dia pun tak tahu kisah di sempadan tu. Of course lah dia tak mau orang lawan kerajaan dia. Dia memang melaknat, mengutuk Abdullah bin Ziyad. Setelah peristiwa tu sampai kepada dia, dia marah, dia bayar punya banyak pada keluarga Hussein, duit. Tapi dia tak bunuh Abdullah bin Ziyad. Itu menyebabkan dia dikutuk oleh ramai orang dalam sepanjang sejarah. Walaupun dia mengutuk Abdullah bin Ziyad, hantar balik keluarga Hussein dengan penuh penghormatan, mohon kemaafan lah seolah-olahnya, bagi balik allowance kehidupan pada mereka. Tapi orang kata kenapa dia tak bunuh pembunuh Hussein yang terlibat. Wallahu ta'ala alam. Sebab itu maka kalau kita baca sejarah, tidaklah seperti mana yang sebahagian gambarkan. Sejarah ni sedih, tuan. Tidak ada siapa yang suka dengan peristiwa itu.